Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyah Muhammad bin Amban, nombor kad matrik I20104446. Baik, insyaAllah pada hari ini saya akan membicarakan tentang sebuah kisah yang bertajuk peperangan ataupun pengepungan di Taif. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff ayat yang keempat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka ini seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Ayat ni Allah nak tunjukkanlah bahawa Allah mencintai orang-orang yang kalau berperang untuk menegakkan agamanya. Dan Allah perumpamakan mereka ni seakan-akan sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Okey, peristiwa pengepungan Taif. Okey, perang Taif ni kita tahu dia merupakan lanjutan daripada kisah peperangan Hunain ataupun lebih dikenal sebagai perang Hawazin. Perang ni berlaku pada 22 Ramadan tahun ke-8 Hijrah bersamaan dengan 11 Januari tahun ke-630 Masihi. Okey, apakah punca berlakunya perang Taif ni? Punca dia apabila suku kaum Hawazin ni apabila mereka kalah dalam peperangan Hunain ni, mereka lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di Taif. Rasulullah pun apabila tahu perkara ni, Rasulullah mengarahkan pasukannya, yakni tentera Islam, untuk pergi mengejar dan mengepung mereka di Taif agar kaum musyrikin dalam Taif tu tak boleh lari keluar daripada Taif kan. Beritahu Taif ni bukanlah kota yang besar pada ketika itu. Okey, kita pergi kepada latar belakang kota Taif. Taif ni terkenal kerana mereka ni memiliki benteng pertahanan yang kuat dan merupakan sebuah kota yang kaya raya oleh kerana mereka ni memiliki faktor ekonomi dan sumber ekonomi yang stabil. Mereka ni ada tanah yang subur untuk melakukan aktiviti pertanian seperti penanaman anggur dan pohon kurma. Satu keistimewaan yang ada ataupun terdapat pada kota Taif ni adalah rakyat mereka ni sangat handal dalam mengendalikan alat perang dan sangat dahsyat dia punya kecekapannya dalam strategi perang. Bermulanya perang Taif ni apabila Rasulullah SAW menghantar skuad peninjau ataupun pasukan peninjau diketuai oleh Khalid Al-Walid untuk pergi ke Taif seramai 1,000 orang, lalu disusuli oleh rombongan Nabi Muhammad SAW. Okey, dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju ke Taif tu, Rasulullah melewati sebuah kubu milik Malik bin Auf. Rasulullah berhenti situ, lalu Rasulullah mendapati bahawa kubu tersebut telah sunyi, sepi tak ada orang dan daripada lari ke Taif kan. Lalu Rasulullah mengarahkan untuk kaum muslimin merobohkannya. Lepas tu Rasulullah teruskan perjalanan menuju ke Taif, lalu melewati pula sebuah kebun milik Bani Saqif. Rasulullah masuk ke dalam kebun tersebut, lalu berjumpa dengan pemilik kebun Bani Saqif tu dah. Lepas tu Rasulullah mengarahkannya untuk keluar daripada kebun tersebut. Namun pemilik tersebut tidak menghiraukanlah apa yang Rasulullah cakap tu. Kemudian Rasulullah mengarahkan untuk membakar kebun tersebut. Lepas tu apabila sampai ke Taif, Rasulullah ni berhenti dekat satu tempat yang mana tempat ni Rasulullah berhenti tujuannya untuk Rasulullah merancang strategi perang, dan Rasulullah mengarahkan
untuk kaum muslimin ni menjadikan tempat solat, yang mana sekarang ni dikenali sebagai Masjid Taif. Okey, balik. Ketika mana sampainya Rasulullah SAW dengan tentera Islam ni dekat Taif, mereka ni kena serang handap oleh penjaga pintu Taif. Yang mengakibatkan ramai daripada tentera Islam ni tercedera dan terkorban. Dengan gagahnya berani orang Islam pada masa tu, mereka ajak untuk Bani Saqif ni perang semula, oleh kerana mereka rasa tak puas hati. Pada saat pengepungan tu, seorang sahabat Nabi ni bersuara, siapakah yang berani untuk berperang dengan kami? Dia ulang banyak kali sehingga tak ada orang jawab, dan dia diam. Tak lama lepas tu dijawab oleh seorang Bani Saqif. Dia jawab, kami ni tidak akan turun ke bawah berjumpa dengan kalian, oleh kerana kami ni terdapat banyak sumber makanan, dan kami ni hanya akan turun jika makanan kami habis dan untuk membunuh kalian. Dan jika kalian mahu meneruskan untuk mengepung Taif, maka silakanlah. Disebabkan oleh perkara itu, Rasulullah SAW merancang strategi untuk memasuki Taif dengan menggunakan alat manjanik, yakni perangan seperti yakni alat perang yang melemparkan peluru batu untuk memecahkan dinding pertahanan kota Taif. Lastik yang diarahkan ke arah kota Taif tu berhasil memecahkan sebahagian daripada benteng pertahanan, yang mana apabila pecahnya benteng pertahanan tu, beberapa orang Islam ni berjaya masuk untuk membakar pintu kota Taif. Namun apabila saat mereka sampainya dekat pintu Taif tu, orang Taif daripada atas mencampakkan besi panas sehingga mengakibatkan mereka mati syahid dan menghancurkan alat perang kaum muslimin. Dan strategi pada masa itu menggagalkan orang Islam ni untuk memasuki kota Taif. Okey, setelah berdepan dengan kegagalan untuk memasuki Taif, Rasulullah SAW mengarahkan kaum muslimin untuk berhenti mengepung Taif. Dan Rasulullah ni mengarahkan untuk orang Islam ni tembang pokok dan bakarnya. Yang mana tahu pokok kurma dengan anggur ni ialah sumber ekonomi Bani Saqif. Setelah melihat keadaan tersebut, Bani Saqif ni memohon maaf atas nama Allah, lalu keluar daripada seorang tentera Islam ni. Dia kata apa? Barang siapa yang turun daripada benteng, maka dia akan aman, yakni selamatlah. Maka turunlah seramai 20 orang daripada kaum Bani Saqif tu dan memeluk Islam. Dan Rasulullah mengarahkan agar mereka ni layan dengan baik dan mendapat makanan secukupnya. Okay. Setelah 18 hari Rasulullah dan para sahabat ni mengepung Taif ni, Rasulullah SAW memerintahkan agar sahabatnya Umar Al-Khattab untuk mengumumkan agar mereka akan bersiap sedia untuk kembali ke Mekah dan meninggalkan Taif. Mendengarkan perkhabaran itu, datang seorang daripada orang muslimin tanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan kembali sedangkan kota Taif belum kita takluki? Rasulullah pun menjawab, ya, bersiaplah untuk berperang. Maka mereka berperang dan mengakibatkan ramai daripada tentera Islam terluka. Setelah itu Rasulullah SAW pun meminta pendapat daripada Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, yang mana beliau merupakan seorang yang sangat memahami tabiat orang Arab. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, wahai Naufal, adakah kita perlu meneruskan pengepungan ini atau menghentikannya? Naufal pun berkata, ya Rasulullah, kaum Bani Saqif ini seperti binatang sa'lab yakni rubah ataupun musang yang berada dalam lubangnya.
Jika engkau menunggunya, berarti engkau ingin menangkapnya, dan jika engkau meninggalkannya, berarti tidak akan membahayakan engkau. Peristiwa ini terdapat kaitanlah dengan peristiwa di mana Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat, yakni Salman Al-Farisi, ketika mana perang Khandaq, yang mana mereka berhasil menggali parit untuk memenangkan umat Islam. Setelah itu, Rasulullah melihat akan kedatangan bulan haram. Rasulullah memerintahkan supaya umat Islam memberhentikan peperangan dan kembali ke Mekah melalui kawasan Ji'ranah, yang mana merupakan tempat mereka meninggalkan harta rampasan perang, yakni ghanimah lah. Dan mereka bermalam di sana selama 10 hari. Apabila sampainya Rasulullah dan tentera muslimin di Mekah, Rasulullah bertekad untuk menghentikan peperangan dan pengepungan di Taif. Lalu kaum muslimin ini menyeru ataupun meminta belas kasihan Rasulullah dan ihsan Rasulullah untuk mendoakan penduduk Taif. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Sudikah jika engkau mendoakan penduduk Taif?" Peristiwa inilah yang memperlihatkan sikap mulia Rasulullah SAW meskipun tak ada musuh. Kita tahu Rasulullah ni sentiasa diganggu oleh orang musyrikin, yang mana Taif ni merupakan tempat yang mana Rasulullah SAW diuji sehingga berdarah seluruh badannya disebabkan mendapat tangan daripada orang Taif, yang mana Rasulullah berdoa yang berbunyi, "Ya Allah, tunjukilah kaum Saqif dan datangkanlah mereka itu sebagai orang Islam." Dan ini merupakan doa kedua Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Taif selepas peristiwa pertama, yang mana peristiwa dakwah Rasulullah SAW kepada penduduk Taif. Seterusnya kita pergi kepada sekilas pembahagian ghanimah Hunain. Adalah Rasulullah SAW menunda pembahagian ghanimah selama beberapa hari dengan harapan agar ada utusan kabilah Hawazin yang datang bertaubat dan menerima Islam. Namun tidak seorang pun daripada kabilah Hawazin datang untuk menerima Rasulullah SAW. Ghanimah itu perlu dibahagikan kepada sama rata kepada kaum Muhajirin dan tawanan yang dibebaskan, manakala kaum Ansar tidak mendapat sebarang bahagian daripada harta ghanimah itu. Hal ini membuatkan orang kaum Ansar ni rasa marah terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum Ansar, perbicaraan apakah ni yang sampai kepada aku daripada kalian?" Lalu kaum Ansar terdiam kaku. "Apakah kalian tidak rela orang itu membawa pergi dunia sementara kalian pulang membawa Muhammad ke rumah kalian?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami rela wahai Rasulullah. Seandainya manusia menempuh satu lembah sementara kaum Ansar menempuh satu syaib, yakni jalan atau celah di antara dua pegunungan, nescaya aku akan mengikuti jalan kaum Ansar." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku memberikan bagi ghanimah kepada kaum yang aku khawatirkan hati mereka akan gelisah dan resah, serta tidak memberikan satu kepada orang-orang yang Allah telah menganugerahkan kebaikan dan perasaan berkecukupan di hati mereka. Sesungguhnya aku memberikannya kepada orang-orang yang baru meninggalkan kekufuran." Penjelasan itu membuatkan orang Ansar ni mereka rasa sedih dan sebab, lalu menitiskan air mata mereka sehingga membasahi janggut-janggut mereka. Lalu mereka pun menjawab, "Kami rela Rasulullah menjadi bahagian kami." Okey, seterusnya kita pergi kepada kedatangan kabilah Hawazin. Setelah selesai pembahagian harta ghanimah tu, Rasulullah SAW menerima kunjungan daripada kabilah Hawazin yang datang untuk bertaubat dan menyatakan keislaman mereka. Mereka juga memohon maaf kepada Rasulullah SAW supaya dikembalikan harta mereka dan tawanan perang. Maka Rasulullah SAW pun memberikan mereka pilihan sama ada ingin dikembalikan harta ataupun tawanan perang. Ini dia punya Rasulullah punya kebijaksanaan lah. Tak bolehlah bagi dua-dua kan. Kemudian mereka menjawab, "Sudah tentu kami akan memilih keluarga kerana mereka sangat berharga buat kami." Jawab mereka kepada Rasulullah SAW dan mereka pun memilih tawanan perang oleh kerana perasaan sayang dan cinta mereka kepada keluarga. Oleh itu Rasulullah SAW pun mengembalikan tawanan kepada mereka.
Okey, dalam ketika mana Rasulullah ni didatangi kabilah Khawazin ni, Rasulullah SAW mengambil kesempatan bertanya tentang keadaan Malik bin Auf. Rasulullah bersabda, bagaimanakah keadaan Malik bin Auf? Lantas mereka menjawab, Malik bin Auf masih berada di Taif dan berlindung bersama kaum Bani Saqif. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada delegasi Hawazin tersebut untuk disampaikan kepada Malik bin Auf, jika Malik bin Auf datang menemuiku dalam keadaan Muslim, aku akan mengembalikan harta dan keluarganya serta akan menambahkannya sebanyak 100 ekor unta. Okey, apabila sampainya berita tersebut kepada Malik bin Auf pun dia kata apa? Dia mengarahkan seseorang untuk menyediakan kuda dan unta bagi dia menemui Rasulullah SAW. Pada sebelah malamnya, Malik bin Auf ni keluar secara menghendap-hendap dengan sengaja daripada Taif tu, lalu datang menemui Rasulullah SAW. Bila sampainya Malik bin Auf ni di hadapan Rasulullah SAW, beliau menyatakan keislamannya dan Rasulullah SAW mengembalikan harta dan apa yang telah janjikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Oleh itu, untuk mengangkat keislaman dan darjat Malik bin Auf ni, Rasulullah SAW melantiknya sebagai ketua bagi kaumnya yang telah masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar Malik bin Auf ni dan pasukannya untuk pergi menyerang Taif, dan mereka berjaya untuk mempersempit ruang gerak Bani Saqif. Okey, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada peristiwa peperangan Taif ni ialah kita boleh ambil kesimpulan daripada sikap daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan seorang yang tidak suka berdendam, seperti peristiwa di mana umatnya meminta Rasulullah SAW untuk berdoa ke atas penduduk Taif. Baginda dengan ikhlas hati dan ihsan mendoakan kebaikan buat mereka tanpa timbul perasaan dendam, meskipun baginda pernah diusir dikeluar daripada Taif saat menyampaikan risalah Islam. Yang kedua ialah Rasulullah merupakan seorang yang adil dalam membahagikan harta ghanimah, khususnya kepada para mu'alaf, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan mereka kepada Allah. Yang ketiga ialah Rasulullah SAW merupakan seorang yang dermawan apabila baginda sentiasa memberikan kepada Safwan bin Muawiyah, yang pada mulanya Safwan ni ialah seorang yang membenci Rasulullah SAW, sehingga kan beliau menjadikan Rasulullah SAW orang yang paling dia cintai. Ini memperlihatkan sikap dermawan Rasulullah SAW yang mengajar kita bahawa Rasulullah ni tidak pernah takut akan miskin. Yang keempat ataupun yang terakhir, Rasulullah SAW merupakan seorang yang menepati janji. Apabila baginda menguatkan janjinya untuk menyerahkan kembali harta dan tawanan perang kepada Malik bin Auf, sekiranya beliau datang menemui dalam keadaannya Islam. Baik, iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah pengepungan Taif ni ialah umat Islam, kita perlu faham bahawa musuh yang kita hadapi ni bukan saja dalam konteks musuh Islam, malah hawa nafsu dan diri kita sentiasa juga menjadi musuh utama yang perlu kita tundukkan agar sentiasa bertakwa kepada Allah SWT. Okey, iktibar yang dapat kita contohi daripada kisah perangan ini adalah kesabaran yang tinggi walaupun pelbagai strategi dan taktik yang dilakukan tidak membuahkan hasil, namun umat Islam pada ketika itu tidak pernah mengeluh dan berputus harapan kepada Allah SWT untuk meninggalkan kalimah Allah SWT. Selain itu, kebijaksanaan dan kepimpinan Rasulullah SAW sentiasa membuat keputusan dalam keadaan hati baginda yang tenang dan bukan mengikut perasaan semata-mata untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar ke atas untuk Islam. Wajar kita contohi. Kesimpulannya, terdapat banyak peristiwa dan siri peperangan telah berlaku dalam bulan Syawal, termasuklah perang Taif, yang boleh kita ambil pengajaran dan teladan daripadanya. Oleh itu, kita mestilah menjadikan surah Nabawiyah, yakni surah Nabi ini sebagai sumber kekuatan dan rujukan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian kita pada masa kini, yang mana kita boleh jadikan dia sebagai sumber ilmu untuk kita sampaikan risalah Islam ke seluruh pelosok dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.